Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khairul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bikum fi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا تعلم ونوينا تعلم وتعليم تعلم وتعلم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه Subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu bersama-sama untuk kita hadiri majlis ilmu, untuk kita mengkaji dan juga mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpegang kita tidak akan sesat. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain in amsaktukuma falan tadillu abada. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kata Nabi, dua perkara yang sangat penting. Kata Nabi SAW, sekiranya kalau kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya selama panjang kehidupan kamu, kamu tidak akan tersesat. Kata Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi, kitabullah adalah Al-Quran. Selagi mana hati kita ada ta'alluq pada Al-Quran, maka kita akan ada ta'alluq cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Karena itu penting kita ni sentiasa murajaah, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa menghubungkan diri kita itu apapun keadaan dengan Al-Quran. Kerana orang yang cinta Quran, dia akan cinta kepada Allah. Itu tanda. Orang kalau nak tanda dia nak tahu dia itu cinta Allah, dia cinta kepada Quran. Itu kata para ulama. Dan tanda orang tersebut cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasul. Itu kata para ulama. Dan tanda seorang itu cinta kepada Rasul adalah cinta kepada hadis Nabi, iaitu sunnah Nabi SAW. Dan tanda seorang itu cinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW adalah cinta dengan para ulama yang mengajar hadis, yang para ulama muhaddithin, menghafal hadis, dan juga para ulama il-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Cinta para ulama. Jadi tengok turutan dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena cinta ulama. Kemudian bila cinta ulama, kita akan cinta ilmu yang didatangkan oleh Nabi, iaitu hadis Nabi SAW. Bila kita cinta kepada ilmu, maka kita akan cinta kepada Nabi SAW. Artinya kita cinta kepada hadis, kita akan cinta kepada Nabi. Dan bila kita cinta kepada Nabi, kita akan cinta kepada apa? Kita akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah Taala. Bila kita cinta ilmu, insya-Allah kita akan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada khazanah yang terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kecuali ilmu. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, 5,000 lebih hadis beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bayangkan banyak. Beliau pernah satu ketika Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat-sahabat Nabi SAW di masjid. Lalu beliau keluar daripada masjid, kemudian pergi ke pasar dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar, mengatakan, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang memberikan akan ghanimah. Artinya ghanimah, rampasan harta perang, nak diagih-agihkan kepada kaum muslimin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tatkala ketika itu sedang berburak, ada yang sedang melepak, ada yang sedang duduk-duduk dengan kawannya, terus bergegas, semuanya pergi ke masjid. Maka bila sampai kepada masjid,
Ternyata ketika itu Rasulullah SAW sedang mengajar. Lalu orang bertanya kepadanya, "Ya Abu Hurairah, kau kata Rasulullah SAW berikan harta, rampasan harta perang. Mana hartanya?" Dia kata, "Itulah harta Rasulullah SAW, iaitu ilmu." Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita hidup ni, selagi itulah kita semakin banyak mengambil warisan ataupun khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab kata Nabi SAW, "Innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarisul ilm." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan akan harta yang berupa dinar dan juga dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang banyak mengambil ilmu-ilmu yang ditinggalkan Nabi-Nabi itu, artinya Nabi Muhammad SAW, maka dia telah pun mengambil daripada sebahagian yang sangat besar. Jadi oleh kerana itu, kena ambil ilmu itu selagi mana kita hidup ni, belajarlah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah ta'ala kita akan masuk kepada hadis yang ke-25. Kita dah habis hadis yang ke-24. Hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 ini menceritakan tentang fadlu zikri, iaitu kelebihan berzikir, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis yang ke-25 daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kita dah baca terjemahnya, biodata Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu sebelum ini daripada hadis yang sebelumnya. Anna nasan, bahawasanya manusia ataupun sahabat-sahabat, min ashabi, daripada sahabat Nabi SAW berkata, qalu lin Nabi, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujuri." Orang-orang yang kaya, ahlul dusur artinya orang-orang yang mempunyai harta. Orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang mempunyai harta, itu dipanggil ahlul dusur. Ataupun orang yang mempunyai tanah, ataupun orang yang mempunyai harta-harta yang banyak. Bil ujur, kata beliau, kata para sahabat, mereka itu ya Rasulullah SAW itu mendapat ganjaran yang lebih daripada kami. Artinya, ya Rasulullah, para sahabat yang lain, artinya sahabat-sahabat yang kaya-kaya, orang muslimin yang kaya-kaya, mereka mendapat ganjaran pahala lebih daripada kami. Kenapa? Kerana sebab mereka boleh menginfak harta, sedangkan kami tak ada harta nak menginfakkan. Jadi ada para sahabat yang miskin-miskin ni tanya kepada Rasulullah SAW. Sudah pastilah, para sahabat itu mereka mempunyai amalan ataupun pahala yang lebih, sebab mereka selain daripada mereka solat, selain mereka berpuasa, selain daripada mereka berjihad, mereka juga mempunyai harta untuk menginfak. Jadi sahabat-sahabat lain kata kepada Rasulullah, "Yusalluna kama nusalli." Mereka itu solat ya Rasulullah sebagaimana kami solat. Kami solat, mereka pun solat. "Wa yasumuna kama nasumu." Dan mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Para sahabat-sahabat yang kaya-kaya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, itu semua sahabat-sahabat yang kaya, banyak hartanya. Mereka juga berjihad pada jalan Allah, mereka solat, mereka juga berpuasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Dan sedangkan mereka itu ya Rasulullah SAW, mereka mampu untuk bersedekah dengan harta mereka. Maka mereka mampu bersedekah dengan harta mereka, harta yang lebih-lebih daripada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang dikatakan kepada sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ni yang miskin, yang susah ni, mereka ada perasaan cemburu yang baik. Ada perasaan cemburu ataupun digelarkan para ulama sebagai ghibtah, iaitu cemburu yang dihalalkan. Kata Nabi SAW, la hasadan illa isnain, tidak boleh berdengki, hasad, dengki, kecuali dua perkara. Nampak tak? Kata Nabi SAW, rajulun a'atallahu ilma fayunkifuhu fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan seorang lelaki ataupun seorang manusia yang diberikan Allah ilmu, ada riwayat diberikan hikmah,
Maka apabila dia mempunyai ilmu, dia pun mengajar kepada manusia yang lainnya pada waktu pagi dan petang. Kata Nabi, yang pertama ni boleh untuk seorang hasad. Kalau jumpa orang alim, boleh tak hasad dengan dia? Hasad dengan sebab dia orang alim, sebab dia mempunyai ilmu. Boleh, kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, tidak boleh berhasad kecuali yang kedua ini, kata Nabi SAW, rajulun a'atallahu mal. Kata Nabi SAW, seorang lelaki ataupun seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fayanfiquhu, maka dia menginfakkan harta tersebut ana al-laili wan nahar. Ketika waktu malam dan juga ketika waktu pagi, dia menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, dua benda ni je boleh hasad, lain-lain tak boleh hasad. Akan tapi setengah para ulama mensyarahkan lebih detail. Disebutkan ulama-ulama lebih detail. Kata para ulama, sebenarnya hasad tu memang tak baik dah. Tetapi kata para ulama, kalau di dalam hati kalian tu ada perasaan juga nak berhasad juga. Artinya nak berhasad juga. Kalau nak hasad, dua benda ni. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Setengah ulama syarahkan macam tu. Jadi kalau boleh janganlah. Kalau boleh jangan ada langsung, kata para ulama. Tetapi diperbolehkan. Bahkan setengah para ulama mengatakan inilah dipanggil hasad yang memudah, hasad yang baik. Sebab kita rasa jealous dengan orang mempunyai ganjaran yang lebih, maka itu lebih baik. Tak jealous ke tuan-tuan dan perempuan? Kita tengok orang yang ada ilmu Allah Ta'ala berikan kepadanya, tuan-tuan dan perempuan, dia mengenal syariat Allah. Dia mengetahui apa yang disebut oleh dalam Al-Quran, apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Tak cemburu begitu. Tapi kita banyak lebih cemburu kepada dunia. Kita lebih cemburu jiran-jiran kita beli TV besar daripada kita. Kita lebih cemburu jiran-jiran beli sofa besar daripada kita. Kereta baru, tanah lebih besar daripada kita. Kita lebih cemburu benda-benda macam tu. Tapi kita tak cemburu benda-benda yang baik. Berbeza dengan sahabat Nabi SAW. Jadi mereka tanya Rasulullah, sebab mereka mempunyai ghibtah, perasaan cemburu yang baik. Sebab mereka mengharapkan esok di yaumul qiyamah, mereka mendapat kebersamaan dengan Rasulullah SAW dan darjat yang tertinggi dengan para anbiya. Sebab tu mereka fikir macam ni. Sebab tu mereka tanya kepada Rasulullah SAW macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini iman sahabat Nabi SAW, kepercayaan iman dan keyakinan mereka terhadap akhirat itu menyebabkan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka juga solat, para sahabat yang kaya, mereka juga berpuasa, mereka pula mampu untuk bersedekah kepada fakir-fakir miskin. Nampak tak? Inilah para sahabat Nabi SAW. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, setelah para sahabat tanya Rasulullah, kata Rasulullah, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Rasulullah, bukankah Allah telah pun memberikan kalian sesuatu perkara yang boleh kamu bersedekah dengannya? Artinya sesuatu perkara yang mana walaupun kamu tidak ada harta padanya. Setengah para ulama mensyarahkan, artinya Nabi SAW bertanya pula para sahabat, la ta'taqiduna anna sadaqata khassatan li amwal. Artinya Rasulullah SAW, jangan kamu percaya bahawasanya sedekah itu hanya pada harta. Itu makna dia. Kata para ulama yang Nabi SAW kata, bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu perkara yang boleh untuk kamu bersedekah? Artinya bukan semua perkara itu bersedekah hanya dengan harta, tetapi boleh bersedekah dengan pelbagai perkara. Apa yang disebut oleh Nabi SAW? Nampak? Kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap satu tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Satu saja disebut subhanallah. Sadaqatan, ianya merupakan pahala sedekah. Artinya kata para ulama, ka ajri
sedekah, seperti pahala sedekah. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu tak ada harta nak bersedekah seumpama sahabat-sahabat yang lain, dan khususnya kepada kita pada hari ini, kita tak ada harta nak bersedekah, macam mana kita boleh buat? Bersedekah dengan mengucapkan subhanallah. Jadi jangan remeh tuan-tuan dan puan, pandang rendah pada satu ibadah, walaupun satu kalimah tersebut dia boleh dapat pahala seperti bersedekah keluar dengan harta kita, tuan-tuan dan puan. Jadi erti itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi SAW bahawasanya alhamdulillah subhanallahi tamla'al mizan. Alhamdulillahi tamla'al mizan wa subhanallahi tamla'an. Kata Nabi SAW, alhamdulillah itu kalau dibaca, itu boleh memenuhkan timbangan berat kebaikan di yaumul qiyamah tersebut, kata Nabi. Artinya kalau dibaca dengan ikhlas, jujur, dengan hati, dengan hadir, dengan menghadirkan hati kita menyebut alhamdulillah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan daripada kecil sampai ke tua, sampai ke akhir ayat, baca satu kali saja alhamdulillah, mampu memenuhkan, kata Nabi SAW, timbangan. Wa subhanallah tamla'an, dan subhanallah itu mampu memenuhkan apa-apa yang berada di langit dan juga di bumi. Bayangkan tuan-tuan, kalimah subhanallah ni bukan kecil-kecil, tuan-tuan dan puan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, bacalah subhanallah. Tak ada duit bersedekah, kata Nabi SAW, boleh bersedekah dengan subhanallah. Duduk diam-diam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi yang paling baik kalau ditambahkan subhanallah wa bihamdih. Itu lebih sempurna kerana memang diwariskan di dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, man min abdin yaqulu ataupun qala fi yawmin mi'ata marra subhanallah bihamdi subhanallahil azim illa khattat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berkata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim satu hari, setiap hari 100 kali, kecuali Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya seperti buih-buih yang di lautan. Hadis sahih. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 100 kali saja baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah lil azim, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi amalkan di antara kalimah yang dicintai oleh Allah. Juga disebut dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan sakilatan ala mizan. Kata Nabi SAW, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim atau kama qala. Kata Nabi SAW, dua kalimah yang sangat ringan di lisan dan berat pada timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu saja. Itu paling sempurna kalau baca subhanallah bihamdihi. Jadi ini kelebihan. Duduk diam-diam baca subhanallah, subhanallah. Jangan buang masa kita dengan kita duduk berkhayal tanpa berzikrullah. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita berzikir. Dengan berzikir ini mampu menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan berzikir itu mampu menenangkan hati. Dengan berzikir bukan saja menenangkan hati, bahkan menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit, tuan-tuan dan puan. Salah seorang hamba Allah Ta'ala itu diuji, iaitu terkena penyakit HIV. Dulu dia seorang penagih. Jadi dia sudah pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia jumpa kepada seorang tuan guru ni. Tuan guru ni mengatakan, setiap hari kamu kena istighfar ribu-ribu. Setiap hari istighfar ribu-ribu, tasbih ribu-ribu, dan selawat ke atas Nabi SAW ribu-ribu. Banyak-banyak dia kata, baca. Tuan-tuan dan puan-puan, memang makruf lah. Orang kalau kena HIV ni, tuan-tuan dan puan-puan, ubat dia memang wallahu'alam, ada ke ubat dia? Belum dijumpai dengan betul detail lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada, wallahu'alam, saya pernah dengar ada, tapi tak banyak, mungkin tak keluarkan, terlalu mahal dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, setelah dia amalkan dengan tasbih, dia amalkan istighfar, dia amalkan selawat ke atas Nabi SAW, setiap hari ribu-ribu dia buat, tuan-tuan dan puan-puan, maka bila doktor cek balik tubuh badannya, maka negatif, langsung tak ada lagi HIV pada tubuh badannya. Ini kelebihan zikrullah, tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita kena berzikir. Hidup
Kita ni duduk diam-diam berzikir. Subhanallah, 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 tuan-tuan dan puan-puan. Kata para ulama, orang yang berzikir ni sentiasa mengingati Allah, sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah Ta'ala mampu memberikan pembukaan makrifah kepada dia. Sebab orang sampai kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Orang-orang yang sentiasa mereka itu membasahkan lidah mereka itu untuk zikrullah. Maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu ma'rifah untuk mengenal dia, untuk hampir dengan dia. Jadi oleh kerana itu baca banyak-banyak subhanallah, 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 tuan-tuan. Itu di antara kalimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi SAW mampu mendapat seperti sedekah para sahabat yang mempunyai harta, yang kaya-kaya ataupun orang-orang yang kaya untuk bersedekah. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa kullu takbiratin sadaqatan. Dan setiap daripada takbir, iaitu Allahu Akbar, iaitu dengan zikir Allahu Akbar, sadaqatan, itu merupakan salah satu sedekah. Duduk diam-diam Allahu Akbar. Dan paling terbaik zikir Allahu Akbar itu kita menghadirkan hati dengan apabila kita sebut nama Allah, mengingat Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala-galanya. Kita buangkan dalam hati kita cinta daripada dunia. Buangkan dalam hati kita perasaan suka kepada syahwat, suka kepada keduniaan ini. Dan kita buangkan perasaan kita ketika itu rasa macam ada pangkat, rasa macam hebat. Sebut nama Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu. Maka ini juga amalan untuk membuang penyakit was-was. Allahu Akbar. Sebab itu di dalam solat diperintahkan apabila takbiratul ihram disebutkan Allahu Akbar. Setengah para ulama hikmahnya oleh kerana untuk kita memperbesarkan. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala-galanya. Allah lebih besar daripada dunia kamu. Allah lebih besar daripada harta kamu, daripada segala-galanya. Allah lebih penting. Maka ketika itu tidak datang was-was apabila orang sebut Allahu Akbar itu dengan benar. Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, salah satu karamahnya dinukilkan oleh ulama. Beliau ini punya khusyuk di dalam solat. Apabila masuk saja ketika solat tu takbir Allahu Akbar, ketika depan tu ada satu batu, tuan-tuan dan puan, pecah batu tersebut. Kalimah Allahu Akbar. Bayangkan, tuan-tuan dan puan. Maka kata Sayyidil Habib Umar, orang zaman sekarang ni katanya, kalaulah dibaca Al-Quran sekalipun, kertas pun tak bergoyang. Kata Habib Umar. Nak katakan berbeza dengan ulama-ulama dulu. Allah Ta'ala zahirkan karamah-karamah itu untuk memuliakan Allah Ta'ala, nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, mereka semua ahli zikir, dah sebati dengan diri mereka, tuan-tuan dan puan-puan, yang sentiasanya. Itulah dikatakan maksudnya sentiasa membaca takbir ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah mendapat pahala sedekah. Boleh juga, nampak tak? Kemudian kata Nabi SAW, kullu tahmidatin sadaqatan. Dan setiap daripada tahmidah, iaitu mengucap Alhamdulillah, sadaqatan. Jadi ucap Alhamdulillah, itu pun boleh dapat sedekah. Ada duit sedekah, sebut Alhamdulillah. Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu bahawasanya Nabi Musa AS pernah berkata kepada Allah Azza wa Jalla, mengatakan, wahai Allah, bagaimanakah seseorang tersebut apabila mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan dia beriman kepadamu, dalam keadaan dia jujur kepadamu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah mengatakan, labbaika ya abdi, aku menyahut seruanmu, wahai hambaku. Lalu Nabi Musa bertanya, wahai Allah, bagaimana pula kalau hambamu mengatakan Alhamdulillah tatkala ketika itu masih lagi dia dalam keadaan berdosa? Dia penuh dengan dosa tetapi dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Aku menyahut seruanmu, wahai hambaku. Aku menyahut seruanmu, wahai hambaku. Aku menyahut seruanmu, wahai hambaku. Itu Allah Ta'ala sebutkan. Di sini menunjukkan kita semua pendosa. Tetapi kalau sebut Alhamdulillah, Allah Ta'ala punya suka, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala punya kasih
kepada orang-orang yang dalam keadaan bermaksiat ni, jauh dengan Allah, jauh dengan ulama, tapi disebut satu kalimah Alhamdulillah, Allah punya kasih, Allah sahut dia 3 kali, tuan-tuan dan puan. Berbeza dengan orang-orang yang dah beriman ni, berbeza dengan orang-orang yang dah memang ahli masjid dan sebagainya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan mengucap Alhamdulillah ni, tuan-tuan dan puan, sehingga para ulama arifin mengatakan Alhamdulillah itu ada 8 huruf. 8 huruf itu bersamaan dengan 8 pintu syurga. Waman qalaha, dan barang siapa yang mengatakan Alhamdulillah bisidqin, dengan jujur, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan kerana Allah Taala memberikan nikmat kepadanya, kata ulama arifin, maka kata ketika itu, kata para ulama, yudkhilul jannah min ayyi syaa, maka dia boleh masuk ke dalam syurga Allah mana-mana yang dia nak. Artinya pintu-pintu syurga mana yang dia nak. Bayangkan tuan-tuan, buat sebut Alhamdulillah saja. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama ni, kalau sebut Alhamdulillah tu kadang-kadang dah nangis lah tuan-tuan. Kita sebut Alhamdulillah macam biasa, tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi ulama ni bila sebut Alhamdulillah, diingat terus jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak puji Allah Ta'ala ni tuan-tuan puan? Memang sebenarnya puji kita kepada Allah tidak akan pernah sempurna sekalipun. Kalau Allah telah mentakdirkan sejuta tahun sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan hidup di muka bumi ini untuk hanya mengucap Alhamdulillah setiap saat, takkan mampu, kata para ulama, untuk membalas jasa Allah Ta'ala yang memberikan iman, yang memberikan Islam, yang memberikan kesihatan, dan juga yang memberikan kebaikan-kebaikan sampai dapat buat amal ibadat, sampai dapat mengaji ilmu Allah Ta'ala. Tak boleh sama. Sebab itu kata Allah mengatakan bahawasanya, kalau wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk kira. Nak katakan banyak sungguh nikmat Allah ni. Tapi maka adab kita dengan Allah, walaupun kita tahu, bahkan kita baca tahlil, Tok Imam kata, Subhanaka la nuhsi sana'an alaik kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, kami takkan boleh mampu untuk benar-benar memuji engkau sebagaimana engkau mampu untuk memuji dirimu dengan sebenarnya. Nampak tak? Takkan mampu kita, tuan-tuan. Subhanallah, kita mensucikanlah Allah. Kalaulah ada orang kata aku ni puji pada Allah, mampu menyempurnakan pujian tersebut kepada Allah, membohong belaka. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Sebab tu kena sebut sentiasa Alhamdulillah ni, tuan-tuan dan puan. Sebut Alhamdulillah. Itu di antaranya. Di antaranya bila kita sebut zikir Alhamdulillah ni, Allah Ta'ala kekalkan nikmat ni apa yang kita ada. Apa yang kita ada kat rumah kita, Allah Ta'ala akan kekalkan. Sebab kata para ulama bahawasanya sebut Alhamdulillah itu qaidul mawjud, akan mengikat sesuatu nikmat yang telah ada. Nikmat yang telah ada tu akan diikat dengan sebut Alhamdulillah. Wa ijadul mafqud, dan akan mengadakan dengan sesuatu yang tiada. Itulah kalimah Alhamdulillah. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, subhanallah, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, mampu untuk menjadi sebagai sedekah kita setiap hari, tuan-tuan dan puan. Sebut Alhamdulillah. Banyaklah syarahan para ulama tentang Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Tak habis, tuan-tuan dan puan. Tak habis, tuan-tuan dan puan. Jadi ala kulli hal, insya-Allah kita amal azam 3 daripada zikir ini. Kemudian disebutkan Nabi SAW, kullu tahlilatin sadaqatan, dan setiap daripada tahlil artinya la ilaha illallah. Tahlil itu singkatan short form bagi la ilaha illallah. Itu kata Nabi SAW, pahalanya seperti seorang bersedekah, tuan-tuan dan puan, bersedekah. Yang dikatakan tuan-tuan dan puan. Jadi sebut kalimah la ilaha illallah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, afdal ma qultu wa ana nabiyyun la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik apa yang disebutkan oleh aku
dan juga para nabi, la ilaha illallah, itu sebaik-baik kalimah, sebaik-baik zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah, kata Allah, adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena sebut selalu zikir la ilaha illallah ni tuan-tuan dan puan-puan. La ilaha illallah akan mengisbatkan Allah Taala akan menjadikan bahawasanya diri kita itu kukuh dengan keimanan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mengatakan jaddidu imanakum akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan perbanyakkan baca la ilaha illallah. Jadi perbanyakkan baca la ilaha illallah ni tuan-tuan dan puan-puan. Penting. La ilaha illallah ini kata para ulama, dia seperti makanan bagi ruh. Orang-orang yang tak sebut la ilaha illallah, rohnya mati. Rohnya itu akan musnah, rohnya itu akan lemah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, makanan bagi ruh itu adalah la ilaha illallah, dan juga makanan bagi hati kita la ilaha illallah. Hati yang tidak berzikir akan diduduk oleh syaitan, iblis di dalamnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita jadi liat, kita jadi malas, sebab kita kurang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebut sungguh-sungguh la ilaha illallah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana la ilaha illallah itu, kata Nabi SAW, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga, kata Nabi SAW. Nak mati dengan kalimah la ilaha illallah ni mudah, tuan-tuan. Tak mudah, tuan-tuan. Kalau kita tak rajin zikir dengan kalimah la ilaha illallah, agak-agak kita boleh mati kan? Sebab kata Nabi SAW, seorang itu akan mati dengan apa yang disuka. Atau kama qala Nabi SAW mengatakan seorang itu akan mati dengan apa yang disuka. Karena itu dikisahkan seorang ahli ghazal main gitar. Setiap harinya main gitar. Lalu seorang ulama tegur, mengatakan, kalaulah engkau zikir kepada Allah, itu lebih baik. Kata lelaki tersebut, sesungguhnya kubur aku berbeza dengan kuburmu. Nah, ini kan ayat orang zaman sekarang. Kubur masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dikata kubur masing-masing, tak payah tok imam semayang kan ya. Biar dia semayang sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, biarkan. Apa tu penggali kubur tersebut, tak payah korek kuburnya. Kuburnya korek sendiri sebelum dia mati. Kenapa ada? Nah, kalau dikatakan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, maka lelaki tersebut kata macam tu. Maka akhirnya para ulama tersebut, bila dia tegur dia, lalu dia ingkar dan dia marah pula dan mencaci ulama tersebut. Akhirnya orang tersebut datang sekretar lemuknya. Orang sedang bermain-main, dia sedang main, semua orang dengar sedap yang dimain ghazal tersebut. Akhirnya mati, tuan-tuan, tangannya mati dalam keadaan macam ni. Artinya main dalam keadaan main gitar. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang biasa. Seorang yang kebiasaan, seorang itu akan mati dengan apa yang dia terbiasa kepadanya. Seorang itu akan mati dengan apa yang dia buat. Nampak tak? Wa iyazubillah min zalik. Apatah lagi kalau orang yang sentiasa buat maksiat, dia akan mati dalam keadaan maksiat. Kalau orang sentiasa taat kepada Allah, dia akan mati dalam keadaan taat kepada Allah. Macam mana kita nak mati dalam keadaan sujud kepada Allah, tapi kita jarang sujud? Macam mana kita nak mati dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, tetapi kita jarang sebut la ilaha illallah? Nampak tak? Para ulama, kehidupan mereka itu menghabiskan waktu mereka itu dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Imam Daud At-Ta'i itu zikirnya setiap saat mengingati Allah. Zikir. Pada satu ketika keluar daripada rumah dia, akhirnya terlupa untuk zikir. Hanya satu langkah, terlupa. Lalu dia dah musafir jauh-jauh dah. Dia patah balik. Allah ingatkan dia satu langkah daripada keluar daripada rumahnya, dia lupa sebut nama Allah dan zikrullah. Akhirnya dia patah balik. Orang kampung tanya, "Wah imam, kenapa kau patah balik? Kau kan dah musafir?" Dia kata, "Aku terlupa tak kala aku langkah keluar daripada pintu rumah aku ni untuk menyebut nama Allah Ta'ala. Untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan aku tidak redha sekiranya kalau mana-mana tempat yang aku pijak itu
tidak disebutkan nama Allah dan tidak bernaik saksi, aku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku balik walaupun kalau aku dah jauh daripada dua marhalah ataupun lebih daripadanya, aku tetap akan kembali supaya tempat tersebut menjadi saksi aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ulama tu, bagaimana Nabi SAW tak pernah lekang zikir walaupun dalam keadaan tidur. Kata Nabi SAW, aku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Kata Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, berlaku para anbiya itu, kata para ulama, mustahil mereka itu lalai sekejap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sentiasa setiap saat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hadrah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama macam tu. Imam Abdullah bin Tahir di antaranya ulama yang setiap hari zikirnya kalimah la ilaha illallah 25,000. Kalimah Allah, kalimah Allahumma salli Muhammad, kalimah Allah itu 25,000. Kalimah la ilallah 25,000, kalimah Allah 25,000. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari. Bayangkan. Bahkan para sahabat Nabi SAW, paling kurang para sahabat Nabi akan bertasbih dengan subhanallah, dengan zikir subhanallah saja 12,000. Itu disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fadail zikir, tentang fadilah zikir seperti Ihya Ulumuddin sebagainya, 12,000. Kalimah subhanallah tu saja. Kalimah lain wallahu a'lam. Kalimah la ilaha illallah lebih dahsyat lagi, sebab kalimah la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah itu adalah zikir paling afdal. Para sahabat mesti akan utamakannya. Bayangkan tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jauh tak kita dengan para sahabat? Jauh tak hidup kita dengan para ulama itu, tuan-tuan dan puan? Nampak tak? Kalau kita rasa sombong hari ni, kita ahli masjid, kita ustaz, kita alim, kita imam, tuan-tuan dan puan-puan, tak payah banding kita dengan orang lain. Tak payah bandingkan kita orang tak pergi masjid, tapi bandingkan diri kita dengan binatang-binatang di lautan tersebut. Mereka punya tasbih lagi banyak daripada kita. Sehingga setengah para ulama mengatakan binatang akan mati kalau tidak berzikir kepada Allah. Binatang akan mati kalau tak berzikir kepada Allah. Yang mencungap-cungap mulut mereka itu apa? Bukankah Allah kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa-apa yang ada di langit dan juga bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Yang langit, para malaikat, semua tu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Keliling kita ni bertasbih. Tetapi kita ni yang dianggap khalifah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita menghinakan diri kita ni, tak sebut. Lalu kita claim kita seorang alim, kita claim kita seorang hebat, kita claim kita orang ahli masjid. Hati kita jauh berbanding dengan daripada pokok-pokok yang bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka nak banding dengan orang, mereka tak akan banding. Sebab mereka tahu ada makhluk-makhluk yang lebih dahsyat. Ada orang-orang yang lebih dahsyat zikir mereka, tuan-tuan dan puan. Jadi oleh kerana itu kita kena usul. Apa yang kita mampu, kita buat. Kaedah amal ni senang saja. Mala yadriku kullu la yatruku kullu. Apa yang kita tak buat semua, kita jangan tinggal semua, tapi walaupun kita lakukan benda tersebut. Istiqamah. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW, zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyak yang mungkin. InsyaAllah itu boleh menjadi tamrin, iaitu daripada latihan kita esok sarakatul maut, tuan-tuan dan puan-puan. Syekh Abdul Rahman Sagaf, Al-Habib Syekh Abdul Rahman Sagaf, itu orang yang tak boleh dipisahkan dengan la ilaha illallah. Hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah segenap saat. Sehingga beliau disebutkan dalam manaqib beliau, apabila ketika beliau ini meninggal, tuan-tuan dan puan-puan, terzahir daripada tubuh badannya kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zahir tubuh badannya kalimah la ilaha illallah. Bukankah kita tengok dulu ada satu video viral seorang syekh muhaddis di India sedang mengajar hadis Nabi SAW. Waktu dia nak wafat tu, tuan-tuan dan puan, keluar nama Allah. Orang-orang ahli zikir itulah Allah Ta'ala pertampakkan. Nak katakan tubuh badannya ni ini tidak dipisahkan lagi dengan zikrullah.
Darahnya itu mengalir dengan kalimah Allah, Allah, zikrullah, la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, lisan kita, tubuh badan kita akan menuntut hak. Di yaumul qiyamah, di atas lupanya kita ni berzikir kepada Allah. Hatta orang-orang ahli syurga akan menyesal disebabkan mereka terlepas sesat daripada ketika mereka hidup di dunia. Mereka tidak berzikir sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yatahassaru alul jannah marrat bihim sa'atun marrat bihim sa'atun illa lam yadhkurullah ta'ala fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kekecewaan bagi ahli-ahli syurga kecuali apabila sesuatu perkara, iaitu sesuatu saat yang mana mereka pernah hidup di dunia, mereka terlepas daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga menyesal, tuan-tuan dan puan-puan. Ini Nabi SAW sebut ahli syurga. Kita ni sifat ahli syurga pun belum ada lagi pada diri kita, tuan-tuan. Belum tentu lagi kita ni. Nampak tak? Bukan tu saja, ditentukan soleh di dunia pun belum tentu. Jauh lagi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kata Nabi SAW, ahli syurga akan menyesal. Akan ada penyesalan sesaat yang mereka terlepas untuk zikrullah. Arti kata, tuan-tuan dan puan-puan, mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau orang hidup di dunia bertahun-tahun tidak berzikir. Setiap harinya berlepas 24 jam, nama Allah, la ilaha illallah, sekali pun tidak disebut kecuali hanya pada solat. Bagaimana, tuan-tuan dan puan? Jauh tak kita dengan Allah? Jauh kita dengan Allah. Dan itu, tuan-tuan dan puan, kata Imam Al-Basri, aku tahu tak kala mana Allah Ta'ala itu menyebut nama aku. Orang pelik. Imam Al-Basri ni dah lah orang alim, tapi cakap macam tu. Lalu orang tanya, wahai Imam, macam mana engkau boleh tahu Allah tahu menyebut nama engkau? Artinya orang bertanya tu mungkin, ni bukan Nabi. Allah Ta'ala sebut nama engkau macam mana? Dia kata, aku tahu. Bila? Tatkala aku mengingati Allah, Allah akan menyebutku. Sebagaimana Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, sebutlah nama aku akan sebut nama kamu. Bila Allah sebut dan Allah kasih, Allah akan mengisytiharkan kepada para malaikat yang Allah cinta kepada ahli zikir ni. Allah cinta kepada orang yang sering sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhur nama kita di kalangan para malaikat, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, kalau kita tak famous kat dunia ni, orang tak kenal kita, orang tak pergi kita punya event, orang tak anggap kita, tak kedepankan kita, tuan-tuan dan puan, itu small matter, benda kecil. Tapi benda yang paling besar sekali, tuan-tuan dan puan, kalau Allah tak nak sebut nama kita. Kalau sekalipun Allah tak nak sebut, walaupun ada orang hidup puluhan tahun, Allah tak mau sebut nama dia. Sebab apa? Dia tak nak sebut nama Allah. Dia tak nak sebut la ilaha illallah, dia tak nak sebut subhanallah, dia tak nak sebut Allahu akbar, tak nak sebut alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, rajin-rajin berzikir, tuan-tuan dan puan. Di antaranya disebut oleh Nabi SAW mampu, kalau tak ada harta, sedekah dengan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, tuan-tuan dan puan. Itu yang dikatakan bahawasanya Nabi SAW mengatakan mampu menjadikan seperti pahala bersedekah, tuan-tuan dan puan. Jadi baca tentang Allahu Akbar, bacalah Alhamdulillah, bacalah Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Talib, bahawasanya kata Rasulullah SAW, yang mana Ummu Hani tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu perkara yang mana aku boleh duduk dalam keadaan aku beramal dengannya. Maka kata Nabi SAW, kuli, katakanlah Allahu Akbar 100 kali. Itu lebih baik daripada kamu mempersembelih ataupun mengkorbankan seekor unta mujallalah mutaqabbalah. Seekor unta mujallalah itu yang dipakaikan dengan hiasan-hiasan yang cantik, lalu disembelih, dikorbankan, mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Alhamdulillah. Dan katakanlah subhanallah 100 kali. Itu lebih baik daripada kamu itu menghantar 100 ekor kuda pada jalan Allah Ta'ala, fi sabilillah, pada jihad. Bayangkan, tuan-tuan, 100 kali daripada subhanallah. Dan katakanlah alhamdulillah 100 kali, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kamu itu membebaskan 100
hamba sahaya daripada keturunan Nabi Ismail. Memang Nabi Ismail tidak ada di keturunan di kalangan hamba. Semua keturunannya suci. Tetapi kata para ulama, kalau ada hamba di kalangan keturunan Nabi Ismail, bayangkan kamu telah membebaskan seperti 100 keturunan daripada keturunan anak-anak Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tuan-tuan. Besarnya pahala. Dan katakanlah la ilaha illallah 100 kali, la yudrikuha syai'un wa la yusbiquha. Tidak ada siapa-siapa, tidak mana-mana ada amalan yang boleh menandinginya. Dan juga yang tidak ada juga amalan yang mampu untuk mengalahkannya, kata Nabi. Dengan kalimah la ilaha illallah 100 kali, tuan-tuan. Itu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa pun dah habis, tuan-tuan perempuan, dah tak cukup, tuan-tuan. Kita bahas daripada hadis ini, insya-Allah. Kita baca 9 minit lagi, insya-Allah taala, tuan-tuan. Sebelum masuk iqamah, insya-Allah kita baca sedikit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amru bil ma'ruf sadaqah, dan juga menyeru kepada kebaikan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara benda yang boleh kita bersedekah dengannya, walaupun kita tidak harta, adalah dengan kita menyeru kepada kebaikan, tuan-tuan puan-puan. Jadi menyeru kepada kebaikan ni bukan hanya atas usaha dakwah golongan-golongan ustaz saja. Ada setengah orang kata dakwah ni hanya perlu ustaz. Dakwahnya hanya pada cikgu. Dakwahnya hanya pada orang-orang tabligh ataupun orang-orang yang mana memang ahli agama. Tidak. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah secara umum, jadikanlah kamu semua di kalangan umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi siapa-siapa menyerukan kebaikan, dialah dai. Dan menyeru kepada kebaikan tersebut tanda membawa kepada Allah Taala, dialah dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara yang boleh kita sedekah setiap hari. Nampak? Cakap benda baik-baik. Nasihat kepada anak kita, nasihat kepada isteri kita, nasihat kepada suami kita, tetangga kita, jiran tetangga. Sedekah, itu sedekah. Bayangkan, tak perlu harta. Semua sebut benda kebaikan, itulah yang dikatakan sebagai sedekah, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kepentingan untuk kamu berdakwah dan berbahaya bila kamu meninggalkan dakwah. Nabi SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu taala anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari aw li yushikanna Allah bi yab'athu 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadis yang bertaraf hadis hasan. Nabi SAW mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku digenggam pada tangan Allah, artinya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran, atau tidak, artinya kalau kamu tidak melakukan, artinya melakukan kebaikan, menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah daripada kemungkaran, kata Nabi SAW, la yushikanna Allahu yab'atha 'alaikum iqaban minhu. Nescaya Allah Taala akan azab kamu nanti di yaumul qiyamah disebabkan kamu tinggalkan dakwah tersebut, kata Nabi SAW. Summa, kemudian kata Nabi, summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian apabila kamu berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengkabulkan, tidak akan menerima doa kamu. Nampak tak? Hari ni doa-doa kita ni tuan-tuan jadi lambat. Sebab apa? Sebab ramainya orang bila tengok kemungkaran tu duk biarkan. Memang. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang ada orang menindas kita. Orang kafir ni pijak kita. Sebab apa? Dan kita berdoa. Sebab apa orang Islam jadi lemah macam ni? Nampak tak? Sebab mereka biarkan kemungkaran tersebut. Mereka nampak amar ma'ruf, mereka tak buat. Berat lisan dia. Sedangkan kata Nabi SAW, man ra'a minkum falyughayyir biyadihi. Kata Nabi SAW, bila kamu di kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka ubah dengan tangan kamu, artinya kekuasaan yang ada pada kamu. So imam ada kekuasaan dia. Orang JJK ada kekuasaan dia. Orang ahli masjid ada kekuasaan. Macam mana dia nak boleh buat untuk orang datang ke masjid? Orang-orang yang bertahun-tahun tu tak pergi masjid.
Kita bertahun-tahun datang masjid, tapi kita biarkan. Tak boleh. Kita kena pergi jumpa mereka. Kita pergi cakap kepada mereka, jomlah pergi masjid, jomlah pergi kuliah, jom. Buat apa sekadar, buat apa pun untuk kita tarik mereka ni, tuan-tuan dan perempuan. Tarik mereka kepada rumah Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, masa di Allahumma salli Muhammad di Mesir, berlaku peristiwa pelajar-pelajar Malaysia dirompak, sering sangat dirompak. Yang perempuan dicabul oleh orang Arab kat sana lah, di Mesir sana, dekat satu tempat yang Mansurah. Awal tahun 2000 tuan-tuan, dan cerita kepada saya ni seorang guru saya sendiri, arwah Ustaz Rosni. Arwah Ustaz Rosni ni ceritakan. Dia kata apa tuan-tuan dan puan? Masa tu berlaku macam-macam. Setiap minggu, bahkan setiap hari ada kes. Kena kacau saja. Maka bila tuan guru tersebut, untuk guru saya ni tuan-tuan dan puan, saya sempat belajar dengan dia 2 tahun di sana, sebelum dia meninggal juga pada tahun tersebut. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan, dia kata, dia pun pergi tengok apa masalah. Rupanya ternyata sana tuan-tuan dan puan, tak ada orang nak dakwah kepada pelajar-pelajar Malaysia ni. Kat sana kebanyakan pelajar medik. Yang pelajar medik yang belum berdikah, lelaki perempuan duduk sekali dah bertahun-tahun dah. Sana 7 tahun tuan-tuan dan puan, bayangkan 7 tahun. Ada yang dah 6 tahun, tahun last, rupanya memang duduk dengan boyfriend dia, tak nikah pun. Tak ada siapa tegur tuan-tuan dan puan. Biarkan macam tu je. Dibiarkan maksiat tu boleh luasa budak-budak Melayu kita kat sana. Maka akhirnya tuan-tuan dan puan, dia pergi dekat sana, tubuhkan. Daripada duta, kerana Ustaz Husni ni kerja dekat duta tuan-tuan dan puan, Allah yarham. Jadi dia ni arahkan, mana ustaz-ustaz kat sana, tubuhkan satu persatuan, tubuhkan untuk tangkap rush mana rumah-rumah yang buat maksiat ni. Tangkap memang ramai sungguh masa tu, dia kata. Sebab itulah kata arwah, inilah sebab Allah Ta'ala bagi musibah kepada pelajar Malaysia. Yang dicabul, yang dipukul. Bahkan ada satu kes zaman tersebut berlaku, pelajar Malaysia kita bunuh. Pelajar Malaysia kata juga, zaman tu juga. Macam-macam musibah berlaku tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebabkan ada benda-benda yang mungkar dibiarkan. Ingat kata Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, apabila kamu meninggalkan amal ma'ruf dan juga kamu biarkan daripada mencegah kemungkaran, ketahuilah Allah Ta'ala akan memberi kamu azab dengan berbagai azab. Di antaranya kata beliau, kata sahabat Nabi SAW, Allah Ta'ala akan hantar pemimpin yang zalim untuk menyiksa kalian. Dan Allah Ta'ala akan berikan pelbagai penyakit dan juga pelbagai musibah yang melanda kepada kalian. Jadi tuan-tuan dan puan, amal ma'ruf. Tengok benda yang tak baik, tegur. Benda yang paling susah ni tuan, paling susah. Kata Nabi, wa man kana ra'a minkum mungkaran, man kana minkum ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau ada kekuasaan dengan tahta kita, dengan kita punya kekuasaan kita, ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau tak mampu dengan lisan. Wa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau tak mampu dengan hati kita. Kata Nabi SAW, fazalika dha'aful iman. Itulah selemah-lemah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu insya-Allah taala orang-orang yang paling baik adalah orang yang menyeru kepada kebaikan, amal ma'ruf, dan juga mencegah kepada kemungkaran, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya nasihat khususnya jika di masjid tengok orang bujang, kalau pelajar-pelajar, student dan sebagainya, kita tengok. Kalau kita nampak mereka masuk, terus laporkan kepada ahli masjid khususnya. Beritahu. Baru-baru ni dia buat tangkapan di tempat saya mengajar juga. Dia cerita dengan kepada saya, Ustaz, minggu ni kita dapat 4 orang, 4 rumah. Nampak ada yang sembunyi bawah katil, nampak ada yang sembunyi dekat dalam almari. Ada yang suruh buka, sampai buka, tak nak panggil polis. Nampak tak? Memang boleh ambil tindakan kepada mereka ni, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Mereka tak ada autoriti, mereka nak masuk, pecah rumah orang. Nanti kita boleh ambil tindakan kat atas mereka, pecah masuk. Sebab mereka masih lagi pelajar. Jadi kalau kita report kepada polis pun boleh kalau mereka berlebihan lah. Tapi khususnya kita buat tangkapan, kita tegur dulu. Kalau tak boleh juga, maka reportkan kepada penguat kuasa, tuan-tuan. Jadi ala kulli hal, itu usaha kita. Jadi insya-Allah taala saya rasa sekadar itu saja. Insya-Allah nanti kita akan sambung
dalam hadis ini insya-Allah taala, seterusnya pada minggu hadapan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina azaban sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma